Ya, Assalamualaikum and hi everyone. So, kita masih berada di chapter 1 SM015 number system dan kita berada di bahagian terakhir untuk subtopik 1.2 complex number, di mana kita akan belajar macam mana kita nak tukar sesuatu complex number dalam bentuk polar form. Kalau kamu masih ingat, dalam first video ataupun pengenalan kepada complex number, madam ada bagi tahu bahawa complex number Z equals to A plus BI, kita kata bentuk ni adalah bentuk Cartesian form. Okay, ini adalah Cartesian form, A plus BI. Sekarang kita nak belajar macam mana daripada bentuk Cartesian form kita nak tukar menjadi bentuk polar form, iaitu dalam bentuk R kurungan cos theta plus I sin theta. So yang ini kita panggil polar form. So kita akan belajar macam mana sebenarnya nak tukar daripada Z equals to A plus BI dan tukar kepada masih kompleks number yang sama, tapi kita guna R kurungan cos theta plus I sin theta. Okay, before we go further, madam akan brief sikit apa maksud ataupun term yang ada pada polar form kita ni. Okay, yang pertama sekali kita tengok R di sini. R di situ adalah notation atau simbol bagi modulus of Z. Okay, modulus of Z is equals to R. Okay, R. Dan R ini dia ada syarat, dia mestilah positif. Okay, R mesti positive value greater than 0. While untuk theta di sini, okay, theta pula, theta ni sama nilai ya untuk kedua-dua ni. Theta ini dia merujuk kepada argument of Z yang kita akan tulis simbol dia sebagai ARG kurungan Z. Okay, so ini maksud theta. Theta adalah argument of Z. So theta pun ada syarat dia. Okay, yang pertama, theta adalah in between negative pi to pi. Okay, so senang untuk kita kata kalau kamu ada 0 di sini, positive pi dan negative pi. So theta yang kamu akan tulis di bahagian sini, okay, dia mestilah di antara kawasan ini saja, daripada negative pi to pi. Dan yang paling penting, theta ini mesti dalam radian. Radian. Okay, mesti dalam radian. Okay, ini intro kepada bentuk polar form. Okay. Okay, next madam nak ajar kamu untuk kenal dahulu quadrant dan rotation of angle. Okey, kalau kita ada paksi, okey, paksi X dan Y sebagai contoh, okey. Bahagian yang pertama sini kita akan panggil dia sebagai kuadran 1. Okey, kuadran 1. Bahagian yang kedua di sini dia adalah kuadran 2. Okay. Next, bahagian sini adalah kuadran 3. Dan yang terakhir bahagian sini dia adalah kuadran 4. Okay. Position kuadran ini adalah fix, bermaksud kuadran 1 akan sentiasa di sini, tak boleh berubah. Kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Hafal betul-betul position dia. Okey, next tentang rotation of angle. Okey, untuk rotation of angle, kita ada dua jenis putaran angle. Okey, yang pertama, perhatikan betul-betul, kita boleh rotate angle daripada bermula di sini dan kita akan pusing satu putaran penuh mengikut arah ini yang madam tunjuk. So kalau kamu mulakan, lagi sekali madam tunjuk, kalau kamu mulakan putaran kamu naik ke atas dan lengkapkan satu putaran begini, bermaksud angle kamu akan sentiasa positif. Okey, dia positive angle. Maksudnya bermula daripada contoh 0 degree
So kamu naik 1, 2, 3, 4, 90 degree. Jalan lagi. Sini 180 degree. 270 degree. Dan last kali balik ke sini 360 darjah atau 2 pi radian. Satu putaran lengkap. Okay, so semua angle kamu adalah positif. However, kita ada juga angle negatif. So, angle negatif ni datang daripada mana? Bila mana kita pusing putaran kita berlawanan arah. Maksudnya, kamu masih start di same spot, tempat yang sama, tapi kali ni kamu pusing dari arah bawah. Dan ke sini. So, bila kamu pusing macam tu, kamu bermula dari bawah. So, angle yang kamu jalan ni, starting from here is 0 degree, 0 darjah. Kemudian bila kamu turun, dia akan negative 1 degree, negative 2 degree, sampai sini negative 90 degree, negative 90 darjah. Jalan lagi, negative 180 darjah. Jalan lagi, negatif 270 darjah. Jalan lagi sampai komplit satu putaran, tapi angle-nya negatif 360 darjah. Okey, so dia tentang cara kamu putar. Kalau begini, dari naik ke atas, dia adalah positive angle. Or kamu start dari kosong tapi kamu pusing ke bawah, dia adalah negative angle. So please ambil tahu sikit tentang quadrant dan juga putaran angle, sebab kita akan guna waktu kita nak kira polar form. Okay, next thing yang madam akan ajar kamu adalah when you have certain complex number. Sebagai contoh, madam bagi Z is equals to A plus BI. Okay, madam bagi kamu satu contoh, which is 3 plus 2i. Okay, so this is our complex number. Complex number ini boleh kita guna untuk kita lukis dia pada quadrant. Okay, pada quadrant. Tapi macam mana kita nak lukis? Okay, kamu kena tahu bahawa bahagian real part ini dia akan kita plot di paksi X, dan bahagian imaginary ini kita akan plot di paksi Y. Okey, bila kamu nak lukis, bila ada paksi X dan Y, maksudnya dekat sini, kompleks number kita ni, kita akan jadikan di dalam bentuk koordinat 3, 2, X dan Y. So, mana-mana kompleks number boleh ditukarkan dalam bentuk koordinat dengan tujuan untuk kita lukis di kuadran nanti. Okey, so sebagai contoh lain, madam bagi, kalau kamu ada Z is equals to 2 minus I. Okey, so kita boleh tukar dia dalam bentuk koordinat, dia akan jadi 2 and negative 1. Okey, tapi hati-hati, make sure recognize betul-betul real part. Okey, real part akan jadi paksi X, okey, bahagian sini, dan imaginary part bahagian I itu akan jadi pada akan diplot pada paksi Y. Okey, apa tujuan kita belajar untuk tukar kompleks number kita kepada bentuk koordinat adalah sebab kita nak plot kita punya kompleks number di Argand diagram. Okey, apa itu Argand diagram? Okey, madam ambil contoh yang kita dah buat tadi, Z equals to 3 plus 2i. Okey, so 3 plus 2i, kita nak plot daripada kita punya Argand diagram. So Argand diagram kita akan kita lukis paksi X dan Y dahulu. Okey, seperti ini. Kemudian tadi kita dah belajar, kalau macam ni kita akan tukar di dalam bentuk koordinat, X-nya 3 dan Y dia adalah 2. Okey, so kamu akan plot 3 tu seperti mana kamu belajar sebelum ni plot pada graf. Okey, so katakan 3 di sini untuk X dan 2 di sini untuk Y. So kamu punya titik akan berada di sini sebagai contoh. Okey, so untuk Argand diagram kamu perlu connect. Okey, daripada origin 00 ni connect kepada kamu punya titik koordinat. Okey, so ini adalah Argand diagram kamu untuk kompleks number 3 plus 2i. Okey. Ataupun lagi satu contoh yang tadi madam bagi, kita ada Z equals to 2 minus I, which kalau kita tukar dalam bentuk koordinat dia adalah 2 and negative 1. So kalau kita lukis daripada Argand diagram kita,
Okey. So kita ada paksi X 2 dan kita ada paksi Y -1. So kamu punya titik adalah di sini dan kamu akan draw garis daripada origin kepada titik kamu. So ini adalah kamu punya Argand diagram bagi koordinat ataupun complex number 2 minus I. Okay, so bila kamu lukis kamu punya complex number di Argand diagram, kamu kena tahu dan akan nampak kamu punya complex number false atau berada di kuadran mana. Contoh, okay, contoh untuk kita punya complex number yang pertama 3 plus 2i, dia berada di kuadran 1. Okey, dia berada di kuadran sini. Sini kuadran 1. Kalau complex number 2 minus i yang di bawah ni, dia berada di kuadran 4. Okey, bahagian sini adalah kuadran 4. So, setiap complex number akan falls under certain quadrant. Kuadran 1, kuadran 2, 3 atau 4. Okey, so setiap kuadran ni ada cara pengiraan yang berbeza nanti bila kita nak buat atau tukar dalam bentuk polar form. Okey, jadi berdasarkan contoh yang madam dah tunjuk ni, so setiap complex number dia boleh berada sama ada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 atau kuadran 4. Okey, so kalau kita nak lukis position, okey, setiap kuadran kita boleh buat dalam table macam ni ya. Okey, untuk kuadran 1, okey, kita lukis paksi bagi setiap kuadran dan kita akan lukis di manakah kedudukan kompleks number kita pada setiap kuadran. Okey, kalau kuadran 1 kita punya kompleks number bila kita plot dia akan jadi begini. Okey. Okay. Kalau di kuadran 2 dia akan berada di sebelah kiri kita punya paksi. Kalau kuadran 3 dia akan berada di bahagian bawah dan kiri paksi X dan Y ni, dan manakala kalau kuadran 4 bila kita lukis dia akan berada di bahagian bawah dan kanan paksi kita ni. Okay, so setiap kali kamu plot kamu punya complex number, pastikan kamu label bahawa sudut yang tirus ni, okey, yang di hujung yang dekat dengan origin itu kamu label dia sebagai alpha. Okey, ini step pertama dulu madam ajar bila kamu plot kamu punya complex number di Argand diagram. Terus denote atau labelkan kamu punya alpha. Okey, perhati betul-betul kedudukan alpha. Okey, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Okey, locate betul-betul kedudukan alpha kamu. Okey. Next, madam akan explain apa itu alpha, di mana itu theta dan di mana itu r. Okey. Madam padam dulu contoh yang tadi. Okey. Now, polar form, okey, bagi polar form dia punya bentuk adalah z equals to r cos theta plus I sin theta. Okay, now madam nak introduce dekat kamu di manakah kedudukan R ini atau apakah itu R. Tadi kita dah dengar R itu adalah modulus of Z. Okay, R ini merujuk kepada panjang bagi garis yang kamu plot ini. Okay, so R merujuk kepada panjang bagi garis ini. Okay, that is why kalau kamu perasan tadi madam ada explain di bahagian sini. Kita punya R mestilah lebih besar daripada 0 ataupun positive value sebab R kita merujuk kepada length atau magnitude untuk hypotenuse kita. Okay, so R itu adalah R and then kita nak pergi kepada theta. Okay, di manakah theta? Theta of course merujuk kepada angle, tapi kita nak tahu theta ini di mana pada Argand diagram kita. Okey, theta merujuk kepada, madam akan labelkan dia dengan warna yang sedikit berbeza. Okey.
Okay, madam guna warna biru. Okay, theta merujuk kepada berapa banyak kamu bergerak, berapa angle, how much, okay, angle yang kamu bergerak daripada asal kosong sehingga kamu jumpa R. Ini adalah theta. Okay, so contoh untuk kuadran 1, kamu bermula dari 0 degree ni, kamu nak jumpa R itu adalah theta. Maksudnya theta inilah yang kamu akan masukkan bahagian sini. Okay, so theta dia start daripada 0 sehingga kamu punya garis R. Okay, so itu untuk kuadran 1. Kalau kuadran 2, kalau kita bermula dari 0, dia mesti bermula dari 0 ya. So untuk kamu jumpa garis R, kamu harus begini sehingga kamu jumpa R. So ini adalah theta yang kamu akan masukkan dalam polar form kamu. Okay, so itu untuk kuadran 2. Kalau kuadran 3, okay, kuadran 3 pun sama, kita mesti bermula dari 0 untuk theta ni. Okay, untuk kamu sampai kepada garis R, kamu akan pusing dari bawah. Ini adalah theta kamu. Okay, dan untuk kuadran 4, kita akan mula daripada 0 dan untuk kita jumpa garis R ini kita akan pusing ke bawah. Begini. Okay, so kalau kamu perhati dekat sini, dia ada dua arah. Untuk kuadran 1 dan 2, okay, theta kita pusing ke arah atas. Okay, jadi bermaksud kita punya theta nanti akan positive value. While untuk kuadran 3 dan 4, kita pusing dia ke bawah. Okay, jadi theta untuk kuadran 3 dan 4 akan jadi negatif. Okay. Okay, sekarang kita akan buat perincian. Okay, since kita punya polar form dia adalah Z equals to R kurungan cos theta plus I sin theta. So, bila kita nak tukar dalam bentuk polar form ni, ada beberapa value yang perlu kita tahu. Yang pertamanya, nilai R. Macam mana kita nak kira R? Okey, R dia ada formula dia yang tersendiri. Since R adalah hypotenuse bagi setiap triangle dekat sini, so kita akan pakai Pythagoras theorem untuk dapat formula R seperti ini. R adalah square root, okay, A squared plus B squared. Okay, so setiap kuadran akan pakai formula R yang sama. Okay, so sini R is equals to square root A squared plus B squared. Sini pun sama, R is equals to square root A squared plus B squared. Dan kuadran yang ketiga pun akan pakai formula R yang sama, iaitu square root A squared plus B squared. Okay, next, madam nak ajar kamu formula untuk cari alpha. Okay, remember, alpha adalah reference angle. Okay, alpha ini adalah satu reference angle. Madam tulis sikit di bahagian atas ni. Alpha adalah reference angle. Okay, angle yang akan menjadi rujukan kita untuk kita cari theta yang warna biru tu nanti. Okay, so alpha formulanya adalah arctangent, okay, modulus B over A. Okay, dan semua kuadran pun akan pakai formula yang sama, iaitu arctangent B over A. Last one, kuadran 3 pun akan pakai formula untuk alpha, arctangent B over A. Okay. And lastly, barulah sekarang kita boleh cari theta. Okay. Setelah ada reference angle, baru kita boleh cari theta. Okay, kalau kamu tengok ataupun masih ingat, tadi madam explain, theta ni adalah berapa banyak kamu bergerak dari 0 menuju ke garis R. Okay, kita tengok kuadran 1 dan 2 dulu. Okay, berapa banyak kamu bergerak dari 0 menuju kepada R. So,
Theta kita di sini, okey, untuk theta adalah argument of Z. Yang kita nak masuk dalam formula adalah theta. So, untuk kuadran 1, madam nak kamu fokus kuadran sini dahulu ya. Okey, theta itu berapa banyak kita bergerak daripada kosong sehingga R. Maksudnya dia adalah sama besar dengan angle alpha. Okey, sama besar dengan alpha. Tadi kamu dah cari alpha menggunakan formula ini, so you dapat ini. So dia adalah sama saiz dengan theta yang kamu perlukan untuk sampai kepada R. So untuk kuadran 1, theta-nya adalah, okey, argument Z kamu adalah positif alpha. Kenapa positif? Sebab arah kamu bergerak tu. Okey, arah angle kamu tu adalah positive angle. Okey, itu untuk kuadran 1. Okey, untuk kuadran 2, kalau kita perhatikan theta kita ni bermula dari kosong, kita akan jalan jauh sikit. Okey, ke sini. Yang kamu dah cari adalah alpha. Okey, tapi untuk dimasukkan dalam formula adalah theta. Jadi macam mana kita nak dapat nilai theta itu? So theta bagi kuadran 2, dia masih positive angle, tetapi kamu harus kira dengan cara kita ambil pi tolak alpha. Okey, kenapa pi? Sebab keseluruhan. Kalau angle kamu begini dia adalah 180 darjah, pi radian. Okey, dalam radian dia adalah pi, tapi kita hanya nak yang ini saja. So apa kita buat? Sebenarnya 180 kita tolak dengan alpha. Okey. So itu untuk kuadran 2. Kuadran 3. Okey, untuk kuadran 3, untuk kita cari dia punya theta, so theta kita bermula daripada bawah. Okey, so maksudnya kamu dah boleh tahu theta kamu nanti dia mesti negative value. Okey, so macam mana saya nak dapat theta itu? Bahagian sini. Kita dah cari alpha. So untuk dapat theta itu sama konsep macam kuadran 2 tadi, di mana kita akan ambil pi ataupun 180 darjah, kita akan tolak dengan alpha untuk kita dapat spesifik yang warna biru ni sahaja, nilai angle-nya. Okey. Dan untuk kuadran 4, theta adalah kuadran 4. Cuba perhatikan pergerakan theta ini. Yang pertama, kita bergerak ke bawah, so dia mesti negative angle, dan saiz bagi angle ini, okey, saiz bagi angle ini adalah sama dengan saiz alpha yang kamu dah cari. So dia akan jadi theta is equals to negative alpha. Okey, so ini perincian macam mana untuk cari R, alpha dan theta bagi setiap kuadran. Okey, madam nak tegaskan di sini, tolong fokus. Apabila kamu cari alpha dan theta, okey, kesemua alpha dan theta kita mestilah dalam radian. Sebab itu madam menggunakan pi kat sini. Okey, dia mestilah dalam radian. Bermaksud kalkulator kamu jangan dalam mode D. Okey, pastikan kamu tukar kalkulator kamu kepada R, radian. Okey, nanti dalam kelas kita akan check kalkulator masing-masing macam mana cara untuk tukar daripada degree mode kepada radian mode. Alright.